Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda sedang menyaksikan Dialog Sejahtera. Kita telah membicarakan tentang idea di sebalik sejahtera ini berakar umbi daripada nukilannya. Ia dipetik, digunakan dalam falsafah pendidikan negara, iaitu matlamat akhir kepada falsafah pendidikan negara. Itu adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dan kehidupan yang pada umumnya sejahtera. Dan menariknya kerana istilah sejahtera itu digunakan sebagai niat utama dalam falsafah pendidikan negara. Namun sejauh manakah sejahtera itu sendiri dipahami, dihayati dan kemudiannya ia mula menyerap masuk di dalam pelbagai dimensi telah banyak kita utarakan, telah banyak kita bicarakan. Bahkan antara episod penting dalam Dialog Sejahtera ini juga mengupas tentang letak duduknya idealisme ataupun citra sejahtera itu di dalam neraca Islami. Tetapi menarik juga untuk kita melihat bagaimana sejahtera itu dari kata asalnya sebagai sebuah istilah yang mungkin hakikinya pada hemat saya adalah Melayu. Bagaimanakah citra dan saiki sejahtera itu telah pun kita ungkapkan pada minggu lalu dari latar belakang naskah-naskah sastra yang ada, manuskrip yang ada. Tetapi untuk kali ini kita ingin meneroka dengan lebih mendalam lagi bagaimanakah citra sejahtera itu di dalam kerangka dan nilai fikir masyarakat Melayu sementara ia dipetik bahkan oleh negara Korea dengan secara organiknya istilah sejahtera itu sendiri. Kita telah membuktikan bagaimana masyarakat Korea, masyarakat di negara Bhutan juga menggunakan jenama dan istilah sejahtera itu utuh dengan maknanya sejahtera. Bahkan di Korea sudah ada sejahtera forest. Dengan demikian ia meletakkan, memberikan suatu petunjuk kepada kita bagaimana pentingnya falsafah di sebalik sejahtera itu harus kita fahami. Bahkan apatah lagi apabila ianya merupakan hakikinya berakar umbi daripada citra Melayu, apa maknanya? Maka kita tidak boleh membiarkan perbincangan ini terlepas bebas tanpa panduan ilmuwan. Untuk tujuan itu pada malam ini menemani saya dalam Dialog Sejahtera adalah Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Merikan dari ISTEC, International Institute of Islamic Civilization and Thought. Ya, Prof Murad, terima kasih kerana bersama dalam Dialog Sejahtera untuk kali ini. Terima kasih. Ya, saya tidak pasti sama ada mukadimah yang saya cuba bawakan tadi itu memadai untuk menjentik perbincangan yang lebih lanjut. Tetapi kami semua sangat menghargai, kita tahu Prof Murad banyak menulis. Bahkan saya selalu saja bila berkongsi artikel berkait tentang Melayu Pulau Pinang misalnya, ini dahulu Prof Murad banyak menulis tentang ini, dia sentiasa saja menjentik rasa sedar kita tentang saiki kemelayuan, letak duduknya nilai diri kita. Bila meletakkan perbincangan tentang sejahtera ini Prof, di dalam nilai Melayu itu, boleh Prof berikan sedikit bimbingan bagaimana kita harus meletakkan kefahaman kita untuk kita berbincang lebih lanjut, Prof? Ya, terima kasih. Salah satunya ialah apabila kita bercakap dalam konteks Melayu ataupun mana-mana entiti ataupun mana-mana kolektiviti, ia bermaksud satu proses menjurus kepada satu makna yang lebih mendalam, satu makna yang seimbang. Kalau digunakan istilah lestari, kita boleh katakan lestari yang seimbang, kembali kepada mizan, kembali kepada perimbangan dalam dinamisme kehidupan moden, kembali kepada sejarah bukan kerana nostalgia tetapi kerana menjelaskan dari mana kita datang, memilih jalan-jalan yang pasti ke belakang untuk menuju kepada kehadapan. Ini yang dimaksudkan atau boleh dimaksudkan dengan sejahtera dalam konteks gagasan dan identiti dan jiwa dan budi Melayu. Saya lebih salah satu cabang sejahtera yang dibincangkan oleh Tan Sri Zul ialah istilah budi. Maksud budi dalam budaya dan pandangan alam Melayu. Sebab budi merupakan satu rangkaian pemikiran, satu rangkaian rationality, satu rangkaian emosi dan satu teori dalam konteks Melayu dan kemelayuan. Tidak ada mana-mana kumpulan di dunia ni yang boleh menjurus kepada, yang menuntut kepada maksud budi itu. Sebab budi itu mengeluarkan atau menerbitkan kategori dan amalan dan kewujudan jiwa. Di samping itu rasa dan rupa. Jadi jikalau kita nak menyelami saiki Melayu, kita
hendaklah menjurus kepada maksud budi dalam kehidupan seharian, dalam amalan kewarganegaraan. Dalam konteks ini, dalam konteks Malaysia, dan hari ini adalah hari Malaysia, dan bagaimana orang Melayu berfungsi dalam masyarakat yang lain, kewujudan bersama. Ini memerlukan kehalusan budi yang tinggi. Ini memerlukan kesedaran diri yang tinggi, sebab kita menghadapi dengan satu dinamisme moden yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang memerlukan kita mengetahui asal usul ataupun dan juga roh kewujudan kita dan roh negara dan kenegaraan. Dan ini boleh dikaitkan dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan yang kemudian mungkin kita boleh bincangkan. Ya, mukadimah yang Prof bawakan itu sebenarnya menimbulkan banyak soalan-soalan susulan, kerana saya lihat dalam makalah artikel kertas yang dibentangkan dalam koleksi antologi terbitan UIA itu juga, semua itu dirangkumkan sekali. Istilah budi itu juga memerlukan pembutiran, rasa dan rupa itu juga memerlukan pembutiran. Saya tak pasti di mana harus kita bermula. Kalau saya menyentuh dulu tentang aspek rasa dan rupa itu, apa isunya dalam psiki Melayu pada hari ini bila kita cuba mengaitkan antara sejahtera dan rasa dan rupa yang sedia ada ini? Di mana harus kita ladeni, harus kita tangani buat masa ini, Prof? Biasa manusia akan terperangkap dengan persekitaran yang dilihat, persekitaran yang dekat dengannya. Dan ini akan menjurus kepada satu keadaan yang tidak seimbang. Jadi dalam kehidupan kita ada benda yang rasa itu bukan hanya rasa makanan, tapi rasa dari segi satu sifat, satu perasaan, satu sifat yang merentasi rationality dan tidak rationality. Di sini datangnya budi, sebab dalam pemikiran yang diwujudkan sekarang dalam banyak hal, dikatakan bahawa kehidupan kita seharian berdasarkan kepada rationality, yakni pemikiran yang tersusun ataupun yang berdasarkan kepada panca indera kita, berdasarkan kepada apa yang kita tanggapi sebagai betul ataupun tidak betul. Di sebaliknya suatu yang tidak rasional ataupun irrational, yang tidak masuk akal, tidak boleh diukur dengan akal kita. Di tengah-tengahnya ialah irrational, yakni bukan rasional dan bukan tidak rasional. Dalam pemikiran barat ada dua saja, iaitu rationality dan tidak rationality. Dalam pemikiran Melayu ada irrationality, dan irrationality inilah yang dikatakan sebagai rasa dalam pelbagai lapisan, pada tahap popular, pada tahap kesarjanaan, pada tahap dasar, pada tahap perhubungan di antara seorang dan orang lain, pada tahap penggunaan kuasa misalnya, itu semua diabdikan dalam konteks budi, dan cetusan yang pertama ialah rasa. Ia melebihi insting, dan ini juga hendaklah diamalkan sebenarnya dalam sesebuah negara dan juga dalam sesebuah universiti. Misalnya dalam sebuah universiti, kalau kita lihat budaya kerja universiti di Malaysia pasca 2006-2007, di mana terdapat satu budaya baru, budaya corporatist. Kalau dalam 1990-an budaya managerist, kemudian budaya corporatist yang wujud sekarang ini, istilah rasa dan amalan dan entiti rasa itu tidak wujud. Ia diketepikan, seolah-olah manusia ini
ataupun individu yang menjadi ahli akademik, yang menjadi warga universiti tidak mempunyai perasaan, tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai emosi. Dan ini penting untuk kita kembalikan, bukan kembalikan kepada yang asal, tapi kembalikan kepada yang seimbang. Universiti sebelum itu pun ada banyak kelemahan, sama juga macam masyarakat awam. Tapi kalau kita ambil dalam konteks universiti sebagai contoh, maka perkiraan apa dikatakan prestasi itu, KPI, Key Performance Indicators, yang telah wujud dengan mendadak lebih pada 1 dekad yang lalu amat menakutkan, sebab ia telah membuang rasa, ia telah membuang elemen emosi itu ke dalam pencarian ilmu, dalam membentuk kesarjanaan. Sebab ilmu dan kesarjanaan juga tidak lari daripada emosi. Dalam hal ini kita telah mungkin telah menganggap bahawa apabila kita mengkaji sains misalnya, ataupun apabila kita mengkaji masyarakat dan cuba mewujudkan satu teori, maka ia merupakan satu yang tidak yang nilai, yang bukan ada value, yang bukan ada nilai. Sebenarnya itu adalah satu tindakan yang syarat dengan nilai, sebab ilmu dan teori itu adalah syarat dengan emosi. Ia memberi emosi kepada kita. Oleh kerana kita dijajah oleh satu pemikiran, maka kita melihatnya sebagai satu akademik. Maka apabila dilihatnya sebagai satu akademik, maka ia tidak ada kehidupan. Walhal segala bidang ilmu dalam universiti itu mempunyai roh dan kehidupannya sendiri, mempunyai emosinya sendiri, bukan emosi dari segi tidak rasional, tapi emosi dari segi perasaan kita dan perhubungan kita dengan apa yang kita kaji, perhubungan kita dengan apa yang kita perhatikan. Ini yang telah ditinggalkan selama ini. Prof, apabila Prof menguraikan sedemikian, yang tergambar di fikiran saya adalah istilah yang selalu kita sebut sebagai local wisdom, ya, kecerdasan lokal itu. Kalau kita mengkritik soal pendekatan pendidikan tinggi tadi yang pendekatannya kooperatif berbanding sebelumnya, dan Prof juga mengatakan bahawa tidak berarti sebelumnya kita kuat, tetapi kita kehilangan, tercabut daripada akar emosi, tercabut daripada mungkin memori bangsa. Natijahnya, kalau boleh saya tanyakan begini Prof, apa yang kita kehilangan apabila kita berdepan dengan cabaran itu? Kita kehilangan banyak benda. Kita telah kehilangan masa lalu. Dalam salah satu tumpuan dan minat saya pada tahap akademik, pada tahap aktivisme dan advokasi ialah sejarah. Banyak dalam sejarah kita telah ketinggalan. Maksudnya kita telah ketinggalan sejarah. Kita pada satu tahap dalam satu kes mikro yang saya telah perhatikan, kita telah menjadi pengemis kepada sejarah. Ini saya dapati apabila saya mengkaji kes Pulau Pinang. Saya tidak boleh lari daripada kajian saya sekarang ini, di mana dalam naratif Pulau Pinang, apabila dikatakan bahawa orang putih datang ke Pulau Pinang dan membuka Pulau Pinang pada 1786, maka dianggap bahawa sejarah bermula daripada tahun itu. Maka dianggap bahawa sebelum tahun itu Pulau Pinang tidak ada sejarah dan masyarakat Melayu di Pulau Pinang tidak ada sejarah. Itu yang kita lupa dan itu yang kita ketinggalan. Dan apabila jadi begitu, maka segala identiti emosi kita pun dipesongkan, diherot-petotkan. Sejarah selama beribu tahun pun diherot, dipesongkan juga. Itu yang kita kehilangan sebenarnya. Kita tidak pasti diri kita, kita tidak pasti sifat kita tidak pasti sakit kita. Dan jikalau kita kaji penulisan-penulisan Melayu dalam zaman moden, terutama sekali selepas abad yang ke-18, dalam surat khabar, kita dapat lihat
kegusaran orang Melayu, bukan hanya dari segi ancaman luar tapi juga ancaman dalam. Dari segi tarikh Melayu misalnya dalam perdebatan wacana dalam surat khabar tahun 30-an 40-an, ini mencerminkan satu yang tidak kedudukan yang tidak secure, tidak perasaan yang tidak selamat. Itu satu dimensi yang mana kita telah kehilangan. Satu lagi, kita dalam sebagai warga negara bangsa Malaysia, warga negara Malaysia, kita banyak kehilangan dari segi bagaimana kita hendak berdebat sebab kita tidak pasti dari mana kita datang. Sebab ini juga bila sejarah kita hilang dan juga naratif kita dimiliki oleh orang lain, maka segala kolektif, memory kolektif, segala engagement dengan geografi, dan geografi itu penting. Geografi dan sejarah masa lalu juga hilang. Satu contoh saya ingin sebut ialah istilah merantau. Ia bukan hanya satu istilah yang dibincangkan dalam bilik rajah dan ataupun dalam perbincangan adat Melayu, tapi juga ialah satu amalan, satu worldview, satu pandangan alam, bukan hanya orang-orang Minangkabau, tetapi seluruh masyarakat Melayu di Kepulauan Melayu. Semua kalau kita tengok masyarakat Minangkabau, Banjar, Kerinci, Bugis, semua ada tradisi merantau. Dan perantauan ini telah berlaku di kalangan, di celah-celah tanah air Kepulauan Melayu sejak berzaman. Tetapi itu telah hilang. Tanggapan kesedaran itu telah hilang sehingga kan kita menganggap diri kita sebagai tetamu ataupun pendatang. Saya ingin menyebut ini sebab saya kadang marah dengan orang Melayu yang menganggap diri mereka pendatang, dan juga ada yang saya berhubungi mengatakan bahawa saya ini tetamu di sesebuah negara di Kepulauan Melayu. Saya kata mengapa tetamu? Sebab negara itu merupakan sebuah entiti dalam Kepulauan Melayu yang mempunyai satu kolektif memory yang lama dan yang telah dipecah-pecahkan oleh penjajah. Saya tidak mahu mainkan sentimen penjajah, tapi kita adalah negara-negara kolonial. Kita dibentuk oleh pemikiran-pemikiran yang ditentukan oleh sejarah dan naratif kolonial. Jadi kita perlu memecahkan paradigm. Kalau 30 tahun lalu diwujudkan istilah memecah paradigm, tahun 80-an, 90-an. Sekarang ini kita masih perlu memecah paradigm, bukan memecah paradigm teknologi, bukan memecah paradigm seperti Steve Jobs dan sebagainya, tapi memecah paradigm atau paradigma diri kita sendiri, memecah paradigma tanggapan mengenai kewujudan kita. Dan satu lagi dalam konteks sejarah, dalam konteks the cosmos of Kepulauan Melayu adalah kita ni sebahagian daripada alam Kepulauan Melayu. Kalau kita dalam banyak wacana mengenai sejahtera, kita bercakap mengenai alam sekitar. Seolah-olah kadang-kadang saya pun fikir, apakah kita ni terasing daripada alam sekitar ataupun sebahagian dari alam sekitar? Ini pun penting untuk kita ingat bahawa kita sebahagian daripada alam sekitar, kita mencorak dan dicorak oleh alam sekitar. Kita adalah persekitaran. Mengapa dipisahkan, mengapa diwujudkan Brundtland Report yang telah mencetuskan idea sejahtera dan sustainable development, ialah kerana tamadun barat dalam abad yang ke-16 daripada zaman Renaissance, revolusi saintifik, enlightenment dan revolusi industri, dan segala idea progres, mereka telah mengasingkan dan menafikan diri manusia sebagai sebahagian daripada alam sekitar. The disenchantment of nature. Nature itu dianggap sebagai di luar sana, bukan dalam ini. Jadi inilah ada satu prinsip yang perlu digunapakai, yang perlu diselami, yang perlu dihayati oleh setiap individu, sama ada dalam kampus atau di luar kampus.
Sebab itu kita ada masalah persekitaran. Sungai tercemar dan sebagainya sebab dianggap sebagai sungai itu di luar daripada tamadun dan alam kita sendiri. Walhal alam itu adalah kita. Kita membentuk alam ini dan kita sebahagian daripada alam ini. Dan dengan itu ethics alam sekitar perlu ditekankan dan perlu diamalkan. Malah perlu diingatkan hari-hari dari level tahap keluarga memesan. Istilah pesan itu pun satu falsafah Melayu. Memesan anak-anak bukan hanya satu kataan tapi satu falsafah yang melestarikan keluarga. Tiap-tiap hari bila kita ada anak, kita pesan anak kita, okey, jaga diri, jalan baik-baik. Kadang-kadang anak kita dia tak faham, dia akan lawan balik. Sebenarnya itulah yang lestari dan mengimbangkan kewujudan keluarga. Dan juga pada tahap yang lebih luas, pemimpin kita memesan kepada kita. Jadi pesan itu sepatutnya, ini saya tidak nampak dalam takrif sejahtera, tapi perlu dimasukkan sebagai satu elemen untuk kita mengingati kita berterusan satu sama lain. Dan menariknya pesan itu juga sebahagian daripada pesan Al-Quran sendiri. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, itu menarik. Betul. Ini menjadi semakin menarik kerana kami mengetahui bidang kepakaran Prof sendiri adalah merupakan sejarah dan juga falsafah sains, tetapi Prof telah mendedikasikan masa, Prof sendiri menyebutkan bahawa aktivisme, mengkaji tentang psikologi, psiki Melayu di Pulau Pinang itu secara spesifik. Dan kami juga tahu bidang Prof adalah mass communication, journalism, itu memang nama murad merikan itu berada di atas bila saja bercakap tentang elemen-elemen ini. Dan apabila dikaji tentang pendekatan yang sedemikian, journalism, psiki, kemelayuan, di awal tadi juga Prof kita menyebut bahawa Prof menyatakan kesejahteraan itu adalah apabila kita dapat mengembalikan keseimbangan. Berarti dalam kata lain kita menganggap kedudukan psiki semasa ini seolah-olah perasaan insecure, rasa seperti terjejas, terkesan, mentality itu menjadi satu hambatan yang besar. Dan saya juga mengetahui bahawa journalism is the first draft of history. Apa juga yang dirakam di dalam akhbar itu akhirnya akan mewakili naratif yang dipahami oleh masyarakat berikutnya. Tetapi saya juga seringkali mengkritik Prof bila kita bercakap soal mengembalikan keseimbangan itu. Saya cuba untuk memahami mengapa rasa insecure itu, rasa terancam itu wujud dalam kalangan. Saya selalu menyebut begini. Malaysia barangkali satu-satunya di mana rakyat majoritinya berfikiran dan bertindak seperti minoriti. Ya, jadi dalam kacamata pemerhatian Prof melihat kepada draft, bukan lagi draft, mencermin, meneropong semula konteks jurnalism yang panjang itu. Dan kita tahu Pulau Pinang itu istimewa kerana saya rasa dunia penerbitan Melayu ini, di situ dia punya heartbeatnya, nadinya di situ. Dan di situ perhatian yang sangat penting untuk kita kongsikan. Di dalam pemerhatian di mana dan mengapa agaknya sehingga kita menjadi rasa terancam dan menimbulkan ketidakseimbangan ini sebagai seorang profesor yang mengkaji bahkan menyuluh pula elemen journalism ini. Bagaimana boleh saya mendapat sedikit suntikan hikmah daripada Prof? Ya, pertama saya bermula kerjaya saya dalam sekolah kewartawanan dan komunikasi. Tapi saya juga mempunyai ijazah pertama dalam sains politik. Selain daripada ijazah kewartawanan dan ijazah sarjana, masters dalam komunikasi massa dan PhD dalam sejarah dan falsafah sains. Sebab saya melihat ilmu itu dia ada ilmu moden, ada dia punya shelf life. Ada masa yang ilmu itu tidak boleh digunakan lagi. Dia akan expire. Dan ini banyak dilihat dalam sains sosial dan juga dalam ilmu sains sekalipun. Jadi saya buat keputusan untuk mendapatkan PhD di luar komunikasi. Saya membuat topik saya dalam konteks sejarah intelektual. Sejarah intelektual komunikasi berdasarkan kepada sejarah Eropah. Jadi dalam hal ini ia telah mengajar saya untuk tidak mempercayai ilmu. Do not trust your own knowledge. Ya. Sebab apabila kita tidak mempercayai ilmu, kita tidak taksub kepada apa yang kita belajar, maka kita akan menggunakan asas itu untuk
meluaskan parameter kita, untuk expand parameter kita dalam mengkaji fenomena. Dan salah satu hasilnya ialah untuk dalam saya mengkaji fenomena, bukan saya mengkaji sebagai ahli sejarah sebenarnya, ia bermula dengan kajian saya dalam konteks falsafah sejarah itu sendiri. Di mana mengapa sejarah Pulau Pinang telah menonjol satu naratif dan tidak menonjol naratif yang satu lagi. Ini masalah falsafah sejarah. Ini masalah construction dan representation. Ini yang saya sedang kaji sebenarnya, dan ini telah menjuruskan saya dilabelkan sebagai pakar sejarah. Saya bukan pakar sejarah dan bukan pakar sejarah Pulau Pinang. Jadi saya melihat banyak interaksi. Sekarang ni kita bercakap mengenai interdisiplin dan multidisiplin. Itu perkara lama. Dalam kerja-kerja di universiti, kita perlu multidisiplin, kita perlu melibatkan disiplin lain, kajian lain. Itu telah dilakukan di Eropah, di dunia barat 3-40 tahun yang lalu, sejak Perang Dunia Kedua, terutama sekali sejak tahun 60-an 70-an. Sekarang ni kita dalam mungkin dalam konteks pasca disiplin. Sebab disiplin ilmu itu pun dia bukan muncul daripada langit. Dia dibentuk oleh dinamika dialektika, politik, sosial, epistemologi, dan the politik epistemologi ini telah membentuk banyak ilmu-ilmu baru. Apa dikatakan tema-tema dan disiplin baru di dalam universiti macam selepas Perang Dunia Kedua, maka wujudlah disiplin komunikasi yang diajar di universiti bermula di universiti di Amerika Syarikat. Ya, satu disiplin baru. Ini pasca Perang Dunia, bukan sejak azali lagi ada komunikasi, tidak. Cuma yang lain-lain tu ya mungkin daripada falsafah, tapi ibunya ialah falsafah. Jadi dalam konteks itu saya melihat masyarakat Malaysia ini salah satunya masyarakat Melayu mesti mempunyai satu kefahaman yang betul terhadap ilmu dan keilmuan. Masalah yang kita hadapi sekarang adalah masalah epistemologi kepada saya, bukan masalah politik. Walaupun ada interaksi di antara epistemologi dan politik, satu adalah masalah bahasa misalnya. Dikatakan bahasa jiwa bangsa. Ya betul, dan juga tidak. Bekas bahasa itu evolve, dia berkembang, dan bangsa dan kebangsaan itu juga berkembang. Ini yang perlu. Walaupun kita dalam Malaysia, orang Melayu dia kena tahu, dia kena merasa ada satu kesedaran mengenai elemen-elemen watan dan kewatanan. Watan di dalam falsafah undang-undang, jurisprudens dikatakan sebagai ground rules. Jadi kalau kita terjemahkan lebih kurang watan dan kewatanan. Jadi apabila watan dan kewatanan itu telah mantap dan diwujudkan melalui pelbagai institusi, maka apakah orang Melayu mesti ada satu siege mentality, satu mentality minority? Kepada saya, jumlah dari segi nombor orang Melayu dan Bumiputera di Malaysia lebih pada 75%. Dan di sini bila cakap orang Melayu, saya gabungkan dengan Bumiputera. Tak semestinya mereka Islam. Dan kita mesti menerima mereka sebagai watan kepada negara Malaysia. Jadi apabila kita menerima mereka sebagai, dan mereka juga kena menerima, ini coexistence. Dan kita mesti menonjolkan hujah-hujah berdasarkan kepada kewatanan. Bukan kepada trend-trend yang mempromosikan hak asasi, mempromosikan multiculturalism, sebab dan itu semua sebenarnya benda yang telah lama. Apabila kita cakap mengenai kepelbagaian budaya, itu isu lama, dan itu mengandaikan satu
satu ketuanan, kalau di negara barat, ketuanan orang putih sebenarnya. Kalau tidak ada ketuanan orang putih, maka tidak akan dipromosikan keperluan budaya di Amerika Syarikat, di Australia dan sebagainya. Jikalau orang lain jadi tuan, maka orang kulit putih tidak akan mengatakan itu multiculturalism. Jadi ini yang selok belok epistemologi dan politik ini yang perlu kita faham di Malaysia, dan kita juga perlu faham dan perlu juga di sini disebut kewatawanan, menggunakan kewatawanan dan komunikasi. Dalam satu segi, dalam kes Pulau Pinang ini, saya berkomunikasi sejarah. Okay. Saya menggunakan komunikasi untuk mencetuskan wacana sejarah, dan ini tidak dilakukan. Mungkin dilakukan oleh negara-negara komunis. Maksud saya, dan juga halusnya dilakukan oleh negara-negara barat yang dikatakan mengamalkan demokrasi liberal. Tapi ia tidak dilakukan di Malaysia. Jadi apabila kita tidak berkomunikasi sejarah, maka kita tidak, lama-lama kita akan terlepas daripada menghuni naratif itu. Dan ini yang saya rasa kekhawatiran besar Pak Melayu. Satu lagi yang amat tepat sekali dikatakan kewartawanan, peranan suara kewartawanan Melayu di Malaysia. Mana dia? Saya tidak mau menyebut media sosial ataupun media. Sekarang ni istilah media digunakan dengan sewenang-wenangnya. Sehingga kan kita lupa ciri dan fungsi kewartawanan itu. Kalau kita lihat, kewartawanan itu dalam pelbagai platform. Satu ialah tradisional kewartawanan surat khabar, televisyen, radio, dan sekarang social media. Dan apabila dikatakan social media, ia tidak termasuk berita-berita yang ditulis oleh orang yang bukan wartawan dalam social media. Kita jangan keliru dengan itu. Itu bukan kewartawanan. Itu perbualan-perbualan dalam media sosial. Bukan kewartawanan. Jadi di sini peranan kewartawanan, bukan hanya kewartawanan Melayu, tapi peranan kewartawanan yang saya perlu sebut di sini, yang bernas dan berkualiti untuk menangani cabaran-cabaran semasa. Bukan hanya kewartawanan Melayu, tapi kewartawanan Malaysia pada keseluruhannya, kewartawanan Mandarin, kewartawanan Cina dan kewartawanan Tamil, termasuk kewartawanan Melayu. Suara Melayu melalui kewartawanan ini nampaknya sedang, walaupun utusan Malaysia baru saja dimulakan semula, tapi kelenturan dan kelunturan itu masih wujud. Saya tidak tahu mengapa, tapi ini juga saya rasakan kelemahan kita sendiri. Kelemahan kesedaran diri wartawan. Kelemahan kesedaran wartawan mengenai profesionnya. Kelemahan kesedaran wartawan mengenai genre penulisan itu. Sebab genre penulisan adalah alat untuk mempengaruhi masyarakat. Ini tidak dipentingkan. Saya tahu wartawan akan marah saya. Editor akan tapi inilah yang perlu difikirkan. Saya tidak mahu cakap mengenai ketepatan fakta dan sebagainya. Itu berita. Okey, berita satu. Tapi yang sama penting juga ialah perdebatan dan hujah yang dikatakan dalam kewartawanan Melayu sebagai rencana ataupun komentar untuk menangani kegawatan semasa. Ada beberapa fasa yang timbul di fikiran saya sementara mendengarkan hujah yang Prof bawakan. Pernah dikhabarkan ataupun dinukilkan bila disebut tentang contestation of ideas. Saya kira dalam Al-Quran misalnya istilahnya adalah mujadalah, dialog, ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan di sini saya ingin mengungkit semula apa yang Prof sebutkan tadi, bahawa kita ingin mengetengahkan, membetulkan semula epistemologi di dalam jalur falsafah sejahtera, maksudnya falsafah sejarah. Dan saya kira Prof juga menyatakan bahawa Prof menganggap diri sebagai seorang aktivis yang melakukan ini sebagai suatu usaha untuk mengkomunikasikan, menyampaikan, menyalurkan kefahaman yang betul
Tetapi di sisi yang lain, Prof, untuk berada di posisi di mana mampu mengkomunikasikan harus mempunyai elemen yang substantif. Dan kita mula melihat kepada khalayak yang mungkin mempunyai kesarjanaannya seperti Prof sendiri. Dan kita perlu melahirkan lebih ramai lagi. Tetapi di sisi yang sama juga, di sudut itulah kita melihat kritik kita di awal tadi. Corporatist approach yang dibawa oleh dunia kesarjanaan hari ini tidak memungkinkan kita untuk kembali mencapai keseimbangan kesejahteraan yang kita mahukan kerana pendekatan kooperatif itu. Kalau saya memahami Prof secara benarlah. Kalau itulah krisisnya, Prof. Kita mengharapkan kalangan sarjana untuk mengkomunikasikan, meluruskan pandangan kami. Tetapi di waktu yang sama, institusi yang melahirkan sarjana itu sendiri diherotkan oleh pendekatan kooperatif. Maka timbullah satu, dua panglima besar seperti Prof sendiri yang kita perlu lahirkan lagi DNA seumpamanya. Bagaimana kita ingin mencanai polemik kesejahteraan itu tanpa kita punya muatan, ya, kerana saya kira untuk kita berhujah, maka ia perlu kecerdasan sejarah, kefahaman, penghayatan. Kerana hari ini kita juga mengkritik tadi Prof menyatakan sentiasa ada saja ulama instan. Dia buat petikan sejarah, tiba-tiba dia dianggap sebagai otoriti. Sedangkan itu bukanlah budaya yang sepatutnya. Jadi seolah-olah untuk kita mencapai kesejahteraan dengan pendekatan itu, kita sendiri tercabar, berada dalam kedudukan yang terancam kerana tidak melahirkan sarjana yang punya jiwa, yang punya rupa dan rasa seperti yang diperlukan. Bagaimana? Ya, ini masalah bagaimana masyarakat itu mengeluarkan ilmu dan keilmuan. Ilmu dan keilmuan ini bukan hanya dikeluarkan oleh universiti, tapi dikeluarkan oleh institusi-institusi lain dalam masyarakat. Tapi kita berbalik kepada universiti, terdapat banyak hambatan. Sekarang ni seorang pensyarah itu dia kena buat semua, dan dia kena juga menulis pelbagai-bagai artikel, mungkin 5-6 artikel dalam satu masa yang singkat. Mesti buat itu, buat ini, dan ini menghambat keikhlasan dan keihsanan dalam kita mengeluarkan. Dan ini perlu satu perubahan struktur yang perlu ada pada universiti. Universiti perlu lari daripada konteks environment universiti ini, perlu lari daripada konteks ataupun fahaman neoliberalism. Dan Naib Chancellor, Menteri Pendidikan, Menteri Pengajian Tinggi mestilah menyokong tindakan-tindakan ataupun gesaan-gesaan yang sebegitu. Mesti menyokong, sebab kita bukan nak mengejar ranking. Ranking ni kita kejar pasal bila pun tak dapat. Dan saya tahu pensyarah-pensyarah baru mereka gusar. Mereka tidak tahu mengapa mereka menjadi pensyarah dan mereka tidak tahu peranan mereka. Apakah hendak mengeluarkan paper dengan sebegitu banyak dalam masa singkat tanpa mengetahui nilai dan kedalamannya, ataupun memetik kawan-kawan sendiri dalam jurnal supaya ranking naik dan sebagainya, atau membayar. Ini satu masalah yang besar untuk menerbitkan jurnal. Kesedaran dari universiti itu ialah, termasuk juga pelajar-pelajar pasca siswa lah, ialah kena bayar, kena menggunakan beribu-ribu ringgit. Saya terkejut. Saya belum lagi dapat mengatasi trauma ini. Yang saya alami 12 tahun yang lalu. Saya terkejut dengan budaya ini, dan budaya ini amat tidak etikal, budaya ini amat tidak lestari dan tidak sejahtera langsung. Dan inilah perlu kita lari. Untuk salah satunya dalam struktur masyarakat, kalau kita lihat sejarah Jepun dan sejarah Cina, terdapat satu kumpulan manusia yang dikatakan sebagai free floating intellectuals. Cendekiawan-cendekiawan yang terapung, yang tidak terikat dengan mana-mana organisasi, mana-mana struktur, mana-mana peraturan. Dan saya kira dalam budaya Melayu, dalam sejarah Melayu pun ada
pujangga. Idea konsep pujangga, konsep cedekawan yang wujud di luar lingkungan universiti itu, dan ini perlu digunakan. Bukan maksud saya pensyarah atau profesor emeritus, jadi Profesor Pencet emeritus bermaksud Pencet, tidak. Siapa saja yang perlu disokong, perlu dipupuk sebagai salah satu elemen kritikal dalam kesejahteraan sesebuah masyarakat dan negara. Ini mengingatkan saya julukan pendeta diberikan kepada Zakbar. Pendeta, ya. Itu besar. Orang lain yang mendapat julukan itu, ya, pendeta Zakbar. Ya. Prof, saya ingin kembali kepada perkara yang paling asasi kita mulakan perbincangan tadi apabila Prof memetik budi. Dan satu lagi pesan, maknanya dua perkara yang pada khidmat Prof harus dimasukkan secara bersekali di dalam kita membina kerangka sejahtera itu secara lebih meluas. Dan khususnya apabila kita bercakap soal budi, ianya berakar umbi, dan Prof mengatakan ia hanya ada di dalam konteks dunia Melayu, istilah itu. Ya, walaupun betul. Walaupun budi ini dari asalnya daripada Sanskrit budi. Budi bermaksud kepintaran, kebijaksanaan. Tapi ia tidak ada dalam masyarakat di luar Kepulauan Melayu. Ini yang dikatakan sebagai kalau kita gunakan istilah local genius. Sebab dalam proses Indianization, bukannya orang India yang duduk di sini, tapi nilai daripada kosmologi agama Hindu-Buddha itu diterapkan dan seterusnya diwujudkan dan dicipta satu cara kehidupan tempatan yang selari dan serasi dengan geografi persekitaran orang Melayu di Kepulauan Melayu. Ini yang tapi saya tidak suka menggunakan local genius ataupun local knowledge. Sebab ilmu yang terbit daripada Eropah itu juga local knowledge. Ilmu yang kita kaji di universiti, katakanlah ilmu sains sosial, yang diterbitkan daripada Eropah Barat, Anglo-Saxon world abad yang ke-17-18, berdasarkan kepada masalah-masalah krisis yang berlaku di Eropah Barat, di Perancis, di England, di Germany. Itu krisis, salah satu krisis nilai dan satu lagi krisis sains dan agama. Dan akibat daripada krisis itu, maka muncullah salah satu bidang yang kita katakan sosiologi. Walhal apa dikatakan sosiologi itu telah dikaji, telah diamalkan oleh Ibn Khaldun abad yang ke-14, bukan abad yang ke-17. Jadi ilmu-ilmu ini dia berketerampilan dari segi menjawab soalan-soalan atau persoalan-persoalan yang berlaku di Eropah, yang unik kepada Eropah, tapi bukan universal. Ilmu sosiologi, antropologi, sains politik, ekonomi, itu semua dalam social science modern yang kita ambil lock, stock and barrel, yang kita ambil semua sekali, yang masih diajar di universiti di Malaysia selama 40-50 tahun, tidak berubah. Tidak berubah. Itu semua mengajar asas-asas ilmu permasalahan yang berlaku di Eropah yang unik kepada Eropah. Jadi itu local knowledge Eropah. Mengapa kita perlu kata itu local? Sebab apa yang kita ada itu boleh diuniversalkan. Mengapa kita tidak menyebut masalah kita dan ilmu kita itu boleh diuniversalkan? Budi boleh diuniversalkan misalnya. Boleh disejagatkan. Kalau Eropah boleh bersejagatkan ilmu sains sosial, sociology, antropologi, economic, sains politik dan psikologi misalnya, mengapa kita tidak boleh mensejagatkan kepintaran kita? Mengapa perlu kita katakan ini local knowledge? Itu adalah satu sikap yang condescending daripada diri kita sendiri, daripada sarjana kita, yang condescending, yang memandang rendah secara tidak sedar dan tidak sengaja terhadap ilmu-ilmu yang wujud dalam benak hati, roh jiwa orang Melayu.
saya bukan menjurus kepada satu falsafah nativism, indigenization, tidak. Okay. Apa yang saya melihat ialah sesuatu yang yang kita menjiwai dan yang compatible, dan yang boleh menangani pancaran-pancaran terbitan-terbitan ilmu dari luar, terutama sekali dari barat. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Ya. Itu menariknya kerana dari awal kita menyatakan bahawa kalau ingin kita mencapai kesejahteraan itu, kita harus punya upaya untuk mencarap persekitaran kita. Realiti yang nampak, kerana itu yang Prof hujahkan di awal tadi, apa yang kita nampak itu menjadikan kita seperti mana kita hari ini. Kalau itu hujahnya, kita boleh memanfaatkan masing-masing berbaki ini, Prof ya. Kalau saya mengambil contoh yang Prof kritik tadi berkait tentang socialism yang dicedok sepenuhnya daripada barat. Kalau kita ingin, kalau kita social science ya, kalau kita ingin menyebati melakukan keseimbangan dengan mengangkat kecerdasan lokal, nilai-nilai alami di sekeliling kita ini di dalam struktur, dalam kurikulumnya, pendekatannya apa? Apakah ia harus adaptasi ataupun deconstructionism supaya kita boleh menumbuhkan nilai-nilai yang lebih seimbang untuk konteks kosmologi kita sepanjang pendapat kita lihat ini. Pendekatan sebaiknya apa? Sekali lagi ini pendekatan dan kesedaran mengenai epistemologi. Ini bukan membuang dan menolak epistemologi dan korpus-korpus ilmu dari barat. Ini melihat, menilai mengenai relevannya. Kalau ia mempunyai ciri sejagat misalnya, kita ambil. Sebab kita perlu mempunyai daya membezakan di antara apa yang lokal dan apa yang sejagat. Sama juga macam apa yang ada pada kita. Ada yang lokal, yang unik kepada kita, dan apa yang sejagat. Sama juga macam di Eropah dan sama juga macam tamadun-tamadun lain. Di China, Jepun, di Afrika, di benua Amerika dan sebagainya. Jadi itu perlu dibezakan. Dan apabila dibezakan, maka kita boleh ambil dan terima sebagai satu yang sejagat. Dan apa yang kita rasakan kita tidak ada, kita boleh adapt dan sesuaikan. Satu lagi dalam konteks itu ialah apabila kita mengkaji sosiologi misalnya, kita masih lagi menggunakan buku teks Amerika Syarikat, buku teks barat, dan kita masih lagi didedahkan dengan falsafah dan kajian Durkheim, Weber, Karl Marx dan sebagainya. Apakah tidak ada korpus sosiologi dalam alam Melayu itu sendiri? Apakah orang Melayu tidak mengeluarkan ilmu sosiologi? Malah ada. Kalau kita lihat katakanlah penulisan moden, penulisan Abdullah Munshi. Penulisan Abdullah Munshi adalah penulisan sosiologi, pemerhatian sosiologi mengenai gelagat-gelagat masyarakat dan perhubungan si penulis itu dengan masyarakat. Walaupun bukan dalam platform, atas platform akademik, malah ia masih lagi penulisan sosiologi. Satu lagi ialah dalam dunia Melayu ialah Husni Rizal. Berbagai buku yang ditulisnya itu juga merupakan pemerhatian seorang manusia yang wujud di alam Melayu. Jadi apa yang berlaku ialah walaupun kedua-duanya hidup dalam satu keadaan penjajahan, imperialisme, kita boleh sebut begitu, namun apa yang mereka katakan itu perlu dilihat dalam konteks pengaruh-pengaruh idea ke atas diri mereka dan apa yang mereka memerhatikan terhadap masyarakat mereka sendiri dan diri mereka sendiri. Itu sosiologi. Itu adalah gagasan-gagasan sosiologi yang perlu kita ambil dan perlu kita dokumentkan dan diterapkan dalam masyarakat. Ya. Prof, soalan terakhir saya kepada Prof. Pastinya saya merasakan seperti perlu bahagian kedua, bahagian ketiga kerana banyak lagi soalan yang saya boleh tanya. Tapi mudah-mudahan ada kesempatannya yang lain. Untuk episod kali ini mungkin kerana kita menunjuk tadi tentang kedudukan budi itu sebagai sesuatu yang unik dalam kerangka nilai kita,
dan Prof menyatakan ia berada di dalam ruang lingkup operasional penghayatan nilai Nusantara ya di serantau ini. Kalau ia dianggap sedemikian, sementara ia sudah berada di dalam sistem nilai kita, penzahirannya dari pemerhatian Prof apa? Manifestasi daripada budi itu dengan kefahamannya dan dengan nilainya, apa yang boleh kita tunjukkan pada hari inilah kesan daripada adanya konsep budi ini agar dapat kita hayati menuju ke arah kesejahteraan, keseimbangan yang cuba kita capai. Ia ada dua. Satu ialah manifestasi yang nampak dan satu lagi ironically manifestasi yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Yang kita nampak misalnya ialah ritual-ritual ataupun macam pantun misalnya. Dalam syair pantun Melayu, syair termasuk puisi, termasuk pantun, itu penuh dengan budi. Penuh dengan pantulan jiwa, penuh dengan pemerhatian dan penglibatan alami diri itu sendiri, penuh dengan peristiwa dan falsafah. Itu satu salah satu contoh. Contoh yang tidak nampak ialah kalau kita lihat politik Melayu penuh dengan budi. Dan ini tidak baik. Budi maksud di sini terhutang budi misalnya. Okay? Budi yang tidak boleh dibayar. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati misalnya. Ini juga ciri-ciri budi yang perlu kita tangani dengan halus, dengan bijaksana. Ini juga maksud budi. Budi juga bermaksud bijaksana. Jadi apabila kita mengamalkan budi dengan tidak bijaksana, maka ia akan menjurus kepada kehancuran, kepada satu keadaan yang tidak lestari dan tidak sejahtera. Jadi di sini ada dua. Satu ialah amalan-amalan dari segi budaya, dari segi ritual, dari segi literary, dari segi kehidupan, kehidupan estetiknya, estetik kehidupannya. Satu lagi ialah dari segi muamalatnya, politik, ekonomi. Yang kedua-dua ni boleh dilihat. Maksud dari sini satu lebih boleh dilihat, satu lagi tidak dilihat tapi boleh dikaji. Prof, saya tak pasti itu sama ada merupakan epilog kepada episod ini ataupun prolog kepada episod-episod yang akan datang. Banyak sisi pandang lain yang banyak sisi pandang lain yang turut menarik untuk saya congkil nanti, khususnya apabila tadi Prof menyatakan tentang kewartawanan di dalam era revolusi industri keempat ini, media sosial. Nah, itu juga saya rasa ya perlu saya canai ni, mahal ni, pengalaman dan juga pengamatan Prof ni mahal. Mudah-mudahan ada kesempatannya. Malah kewartawanan Melayu awal, kalau kita lihat kewartawanan Melayu pada mula-mula, penuh dengan citra budinya. Kalau kita kaji semantik-semantik. Saya sempat membaca sikit saja tentang kesan daripada Al-Imam misalnya. Al-Imam. Betul. Saya yakin kalau saya duduk dengan Prof, banyak lagi yang boleh saya congkel, insyaAllah. Mudah-mudahan ada kesempatannya nanti. Okey, terima kasih Prof. Terima kasih. Yang sangat berharga saya kira dalam kita memberikan suluhan terhadap aspek sejahtera ini dalam psiki bangsa kita khususnya, sementara kita menganggap ia merupakan satu nilai yang seharusnya hakiki dan sebati di dalam citra kemelayuan itu. Dan isunya yang dibangkitkan tadi, bagaimana keseimbangan itu harus kita kembalikan, berlatar belakangkan rasa insecure, rasa siege mentality, inferiority kompleks yang ada ini. Jadi kesemuanya itu boleh kita perpanjangkan dalam kesempatan yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dato' Dr. Ahmad. Mudah-mudahan ada kesempatan yang akan datang kita bersama lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua penonton Dialog Sejahtera pada waktu ini. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum dan salam hibah. Waalaikumsalam.